Nana Al-Haq. Nana Al-Haq ni muka surat 32, nombor 13. Kita boleh tengok lah, lebih kurang itulah baris apa, 1, 2, 3, 4. Baris yang kenal lebih kurang lah. Oleh itu boleh dikatakan bahawa sifat sebenarnya adalah zat, ataupun sifat itu dalam pahaman anda berasing daripada zat. Jadi sifat ni hak faham umumnya zat dah lah. Sebab kita kelih zat tu kita nampak sifat, maka kita kata sifat tu zat dah. Ya. Sedangkan sifat dengan zat ni lain. Sifat ni apa sifat dia bagi tuan. Zat ni tuan. Lah kata. Syekh Daud Qusairi ada mengatakan bahawa pengetahuan Allah adalah sebenarnya pengetahuan zatnya. Jadi mengikut Syekh Daud Qusairi dia kata, sebab apa dia kata kita tengok sifat dia kata zat dah? Sebabnya hak tahu tu sifat Tuhan tu nyata di diri Tuhan dah. Jadi dia kata serupa lah. Nah, dia. Kerana pada hakikatnya yang diketahui a'yan atau bentuk-bentuk adalah zatnya. Ya tahu tu sebenarnya diri Tuhan, bukan sifat tu tahu dah. Tahu tu diri dia tahu. Kok kita lah kita kata kita reti, buat kita lah reti je. Boleh kata kita bisa je. Hak zahir je. Tapi hakikat kita reti tu hak Tuhan. Kita ni nak faham ibarat supaya kulit. Tuhan pelari jelas ke mana lah begitulah. Oh, kalau kita boleh pelari kita kak, kita nak belakang aksiden, tak sih. Kita nak demam, tak sih. Kita nak jatuh telaga kak, kalau bawa kereta terjun gaul kak, tak sih. Tak. Hak benda buruk-buruk kalau boleh kita tak sih belakang, nak molek belakang. Bapa tak boleh. Maknanya bukan kita. Ni kalau kita, tak kira kita nak pilih hak menyakit ke kita, hak apa ni menjatuhkan kita, mesti nak sedap-sedap hak menaik ke kita. Lah gitu. Oleh itu, apa saja di langit dan di bumi, sehingga zarah yang halus dengan zatnya, dan dengan ilmunya tentang a'yan. Jadi tak kira lah benda tu besar ke, benda halus ke, benda lagu mana, setara mana pun, semua dalam ilmu Tuhan belaka, dalam bayangan Tuhan belaka. Dia belaka-laka. Tak ada sikit pun benda, ataupun tak ada benda, tidak dalam pengetahuan Tuhan. Tak ada. Ada takut-takut benda Tuhan tak tahu. Tuhan tu maha suci daripada lupa dan lalai. Kita ni benar lagi. Kita muka lalai. Kalau nyata tahu baru tahu lah gitu lah. Meskipun a'yan itu boleh jadi banyak ilmunya. Bayangkan kita dapat bayangkan gini-gini tu. Kalau banyak ilmu secara mana banyak sekali pun kita ni banyak tak tahu. Kecuali Allah Ta'ala je. Dia maha mengetahui. A'yan sebenarnya satu dengan dia. Dia nak rayak aja. Ayat tu bayangnya tu diri tu hadah lah. Mana ilmu dia tu pada diri dia dah lah. Ayat tu mana bayangnya tu ilmu tu duduk di tu hadah lah. Dia kata gitu. Dari segi wujud dan dari segi pembatasan terhadlah limitation a'yan adalah ghaib atau berasingan.
Ayat ni maknanya bayangnya ni benda tu tak, kalau kita sedang nak fikir, benda kita bayar, benda tu tak ada dengan kita. Benda tu, misal kita bayar, kita kata lepas ni bayar kita nak pergi kedai, benda tu tak pergi lagi. Lepas ni bayar nak makan nasi, benda tu tak berlaku lagi. Itu maknanya bayangnya tadi adalah terhak kerana dia tu berasingan daripada diri kita. Begitu juga Tuhan ni, hak benda bayangnya tu, ilmu tu dikatakan berasingan kerana ilmu tu sifat saja. Hak nyatanya apabila ilmu tu nyata kudrat dan iradat, barulah jalan jadi makhluk. Ilmu dalam pengetahuan Tuhan. Tak buat apa-apa, tahu saja. Saya tahu semua perkara. Bila siapa dia nak buat, baru ada kandak. Tapi Tuhan aja kata sosok begitu, dia sekaligus je kun fayaku je. Cumanya di segi kaedah kita nak faham. Bila ada kandak baru dia buat. Buat tu kudrat lah. Kalau tak ada kudrat nak buat ke mana? Kandak tu cadangan nak buat tu. Jadi tak bolehlah kita kata kita kecek. Kita kecek kira kita yang merancang, Tuhan yang menentukan. Siriklah kita ya. Sebab yang merancang pun Tuhan, yang menentu pun Tuhan. Jangan kecek lah. Kita yang merancang, Tuhan yang menentukan. Oh, jadi dia Tuhan nombor 2 lah. Jangan mengaku gitu. Banyak dah tutup orang kafir. Boleh lah. Sebab orang Aceh pun Tuhan dah. Kita nak telitah lagu mana nak buat gitu. Aku ni buat rumah. Dinding lagi ni. Dia telitah siapa dia tu pergi telitah tu. Kita ke Tuhan pergi telitah gitu, telitah gini tu. Ayan tadi lah. Bayangin tadi. Kau kita. Janganlah kata kita yang merancang, Tuhan yang menentukan. Tak kena lah gitu. Lagi tu ya. Tapi kalau tak setuju kena bahas weh. Bahas tu. Saya kata setuju bahas. Jangan terima saja. Bahas tak apa untuk kita faham. Bukan bahas kita nak menang, bahas tu nak cari kebenaran. Gitu. Dengan demikian tidak ada yang mengandungi dan tidak ada yang dikandungi. Jadi secara umumnya tak ada lah dalam ilmu Tuhan tu mengandungi gapo-gapo dan dikandung gapo-gapo. Sebab ilmu ni hanyalah pengetahuan. Dia nak bincang ilmu ni. Mana ilmu ni tahu je. Benda tak ada. Jadi kita tahu nak buat rumah. Pandai aku buat rumah. Tahu ni pandai lah dia. Pandai nak buat rumah. Mana rumahnya tak ada lagi, tak buat lagi. Jadi gitu dia kata, bahawa tahu tadi, ilmu tadi, tidak yang mengandungi dan tidak yang dikandungi. Sebab benda tak ada lagi. Fikir sikit-sikit je lah. Jangan kuat-kuat gila. Cuma kita faham. Ni perkataan orang tasawuf. Kita nak faham perkataan dia ni, bahawa perkataan dia ni benar. Dia pergi kepada hakikat sebenar. Tak sebab kita ada. Dan dia royak tu tepat lah. Tak bahas tak boleh. Lah gitu. Tapi kalau orang tak ada tasawuf, royak tasawuf dia kocak lah lain lah. Kalau jadi surga tak apa. Takut tak jadi. Hanya satu hakikat yang dizahirkan sebagai mengandungi
dan yang dikandungi. Jadi hakikat pengetahuan ni hak itulah hakikat data yang mengandungi dan yang dikandungi. Sebab dia pengetahuan saja, benda tak ada, tapi benda tu mengandungi. Mana ada lengkap. Hak Tuhan ni lengkap, tak ada sabuk tinggal. Dan awak manusia tu, manusia tu lengkap dalam pengetahuan dia. Kalau kita dok buat kereta kadang ada tinggal hak ni tak itu. Tinggal tempat ni, tinggal tempat tu. Orang beki kereta kadang-kadang skru lebih. Tak tahu ke pula lakuan skru lebih. Lagu tu jelah. Tuhan tak ada. Istilah skru lebih ke skru tak cukup tak ada. Dia amat mengetahui. Lagu tu. Banyak atau lebih daripada satu adalah hanya dalam khayal sahaja, dia bukan hakikatnya. Jadi banyak ataupun lebih pada satu kat dua lah. 2, 3, 4 tu biasa dalam khayal saja. Kalau buat kat so je lah. Kau kita lah nak buat banyak dah. Aku pan gini. Tapi kau buat tu so ya. Boleh buat banyak selalu. Boleh ke tak buat banyak sekali? Kita tengok kita tu lah. So ya. Tetapi tidaklah Tuhan. Tuhan dia dia kata nak so tu, dia misalnya nak buat dunia ni kun fayakun lalu. Nak buat alam ni. Mana jadi berlaku alam? Jadi alam kita ni ada 7. Tapi Tuhan kata fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Tuhan jadi ke alam ni dalam 7 hari. Dalam 6 hari dah. Dalam 6 hari. Summa stawa 'alal arsy. Termasuk keseluruhannya sehingga ke aras. Dalam masa 6 hari itu dia buat sehingga ke aras. Maknanya dia buat alam ni, alam kita 7. Alam hak nyata ni daripada bumi ni sampai ke aras. Hak nyata berlaku boleh kelih. Lepas ada ni lagi ada ni lagi apa ni, ada 5 lagi hak nyata tetapi tidak nyata di kita. Bagi Tuhan nyata dah benda tu. Maka digelarlah hak tak ada berapa satu alam ni dia panggil ahdiah. Mana Tuhan saja, tak ada alam dia. Lepas tu ada alam ni dalam pengetahuan Tuhan. Keseluruhan secara jamak. Dia panggil wahdah. Wahdah. So, mana ibarat kalau bahasa dakwah ke dalam titik tak ada berlaku. Nak tulis butir kitab, 2 butir kitab, beratus kitab pun dalam titik dakwah tu mengandungi semua huruf dah. Tarik gini jadi alif, buat gini jadi bo, bisa je. Boleh faham tak lebih kurang? Kita nak tulis ketik letak pen tu, tak boleh tarik nak tulis berapa boleh berlaku lah. Butir kitab boleh tulis. Tapi asalnya setitik tu je. Dalam setitik tu, orang tasawuf kata, sudah pun mengandungi semua. Kita nak tulis beribu kitab. Ibarat ya. Jadi begitulah Tuhan menyatakan ilmu tidak suka kita guna pek. Dan dalam satu titik itu, dari alam wahdah, maka nyata dah berlaku. Tapi kalau nyata, hak ni mula dengan ra, hak ni mula dengan alif, hak ni mula dengan ba, itu ada panggil alam wahidiyah. Wahidiyah lah. Nak kata orang ke, nak kata rumah ke. Hak ni titik saja, tak jatuh. Buat ra. Ra tu, eja rumah, rawamiha. Nyata. Jatuh eja baru tu rumah tak ada lagi. Itu dia panggil alam wahidiyah. Maka, tubiklah kerangka rumah. Ibarat. Tubik kerangka rumah tu dia panggil alam berzah. Maka dalam alam berzah adalah baru nyata kita dalam bentuk dalam bentuk ruh kita. Sebab ruh kita ni rupa kita dah. Dalam rupa kita dah. Tetapi tubuh tak ada lagi. Terus saja.
apabila Tuhan tajalli roh kita ni dalam daging darah ibu kita, maka barulah jadi kita, barulah soheh kita. Barulah jadi soheh kita, jadi gerak dari perut kamu tubik. Tubik tu dia panggil ala insan. Duduk ala perut tu, dia ala misa, ala misa, ala ajsam. Darah daging tu ajsam, baru berjisim. Kemudian ala misa, misa kau, misa hidung lagu mana, go tu lagu mana, go ni lagu mana tu, tu misa belakang contoh. Misa ni contoh lah, kita kata. Beranak tu barulah alam insan. Boleh faham kata?